Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi kita. Saya Coach Abdul Fazmin, Halal Coach daripada Jomon Halal. Okey. Jadi hari ini topiknya saya nak sentuh sikit berkenaan satu term yang bukan mungkin dah, banyak lagi sebenarnya yang terlepas pandang ataupun tak perasan adalah Internal Halal Control System ataupun IACS. Okay, macam mana nak tahu info ni? Sebenarnya info ni ada dah dinyatakan dalam MHMS 2020. Yang ni pun ramai orang tak tahu lagi. MHMS, okay, Sistem Pengurusan Halal Malaysia, Malaysian Halal Management System, MHMS 2020. Tolong download ni lah. Okay, download ni di laman web JAKIM. Jadi cerita dia macam ni. Dulu sebelum 2020, sebelum adanya garis panduan yang baru ni, pemohon-pemohon halal ni yang skala kecil dan mikro ni, dia tak ada satu SOP. Hanya syarikat yang besar saja atau sederhana yang ada dikena bangunkan khas apa semua, which is in term of persijilan tak bagus lah sebenarnya. Jadi sebab setiap persijilan ni, setiap persijilan dia mesti ada SOP, kena ada SOP. Jadi untuk halal tak ada. Jadi bila syarikat ni dia mohon halal, dia lepas, dia macam tu saja. Selama 2 tahun tu, dia sebab dah ada sejarah halal, dia tak ada pun satu sistem yang cara mengendalikan untuk memastikan yang dia implement halal. Tak ada manual, tak ada SOP, tak perlu bangunkan. Jadi disebabkan tak ada ni lah, banyak yang syarikat-syarikat kecil mikro ni, dia halfway tu dalam persedia halal tu, dia banyak yang dia tak implement. Benda yang tak sepatutnya, bahan mentah ada jadi ada, restoran jadi sepatutnya kena bersih, jadi bersih tu waktu audit tu saja. Dah dapat halal, dia tak bersih dah. Semua dah berterabur, semua dah tak in place dah apa semua. Okey? Jadi disebabkan itu, pada 2020, mengikut MHMS 2020, syarikat yang mikro dan kecil pun dah kena buat sistem ataupun manual macam khas, tapi lebih ringan, jauh lebih ringan. Yang tu dinamakan Internal Halal Control System. Sebenarnya nama tu dah straightforward, Internal Halal Control System. Macam mana kita nak control sistem halal dalaman, secara dalaman, supaya kita ni tetap maintain. Macam mana kita memohon halal dulu, dia tetap maintain sama sampailah kita renew sampai bila-bila apa semua. Okay, jadi 2020 start lah. Okay, MHMS ni sebenarnya terbahagi 2. Satu khas dipanggil Halal Assurance System. Halal Assurance System ni untuk company kategori sederhana dan besar, dan IACS ni untuk company syarikat kecil dan mikro. Okay, jadi kenal pastilah syarikat tuan-tuan berada di mana, jangan tak tahu pula. Kita kenal pasti. Saya bagi tips ni lah, info sikit. Kalau mikro ni, perolehan tahunan dia ataupun sales tahunan dia ada 300,000 ke bawah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan syarikat berada di dalam skala tu, sales, semak, jadi tuan-tuan berada di kategori ICS lah, perlu sediakan ICS, tak perlu tahu tentang khas, tak perlu bangunkan khas. Okay? Jadi MHMS ni, since dia diperkenalkan pada tahun 2020, jadi dia mula berkuat kuasa sepenuhnya pada 1 Januari 2021. Jadi selepas itu, mana-mana syarikat yang nak apply sijil halal, dia kena wajib ikut MHMS, dan dia kena bangunkan sama ada ICS ataupun khas. Jadi ini tahun 2023. Tahun 2022 kita banyak tengoklah syarikat-syarikat yang pening kepala, yang tiba-tiba nak renew, dah ada 10 tahun sijil halal, tiba-tiba nak renew, kena ada ICS pula, apa benda ni? Mula dia menggagau cari information via ICS. Dah dapat information, tak tahu pula macam mana nak terima, apa benda ni ICS ni kan. Yalah, bila skala besar, dia normal lah benda-benda ni, manual SOP. Kalau dah ada JMP ke HACCP kan, manual tu ada benda biasa lah. Okay, jadi untuk mikro, dia tak berapa familiar dengan ni, jadi ada satu benda barulah. Jadi kenapa sebenarnya kena ada benda ni adalah, sebenarnya kita kena tahu sijil apa saja pun, mesti ke JMP ke HACCP ke,
dia memang kena ada manual. Dia kena bangunkan sistem tu dulu sebelum mohon. Jadi sistem tu biasanya adalah written procedure dan SOP manual yang syarikat tu bangunkan. Okey. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan sistem HACCP atau sistem JMP, dalam kes ni sistem halal lah. Sistem halal, garis panduan apa semua in place. Dia maintain macam tu. Okay, bukan kata macam zaman dulu tu mohon halal, ikut syarat semua, kemudian dah dapat halal, semua prosedur semua hilang. Tak ada dah rekod apa ikut, tak ikut prosedur dah apa semua. Jadi semuanya berterabur, bila datang audit, itu yang kena ada, kotor, sijil, tarik balik apa semua. Jadi syukur Alhamdulillah, bagus sebenarnya inisiatif ni. JAKIM dah start perkenalkan ICS kepada mikro. Barulah fair sebenarnya, kepada syarikat besar, syarikat kecil, barulah fair sebenarnya. Jadi dia sebenarnya untuk memastikanlah prosedur semua, tata cara semua diikut. Dijaminlah bahawa syarikat ni memang ada prosedur, dan dijamin prosedur itu kita pakai sistem ni supaya kita tak adalah barang-barang yang tidak diiktiraf halal masuk apa semua kan. Jadi untuk JAKIM pula, kredibiliti halal tersebut dapat diprotect, dijamin. Bukan kata kualiti dia dah down apa, bukan Jadi siapa sebenarnya perlu tahu tentang perkara ini adalah, kalau di syarikat mikro ataupun kecil, biasanya owner ataupun syarikat kecil ni dia wajib nanti halal supervisor. Jadi mereka ni lah perlu tahu tentang ICS ni, perlu bangunkan. Kalau khas untuk syarikat besar dan sederhana, itu halal exact punya urusan, dia orang yang perlu tahu. Jadi untuk ICS, untuk konteks kali ni adalah untuk mikro dan kecil. Jadi perlu tahulah macam mana kita nak develop. Jadi ICS ni, dia elemen dia tak banyak macam khas. Khas, kalau khas mungkin ada 13 atau 12 itu. ICS yang 3 sahaja. Okey, macam mana nak tahu? Okey, yang pertama, ingat ni polisi halal. Polisi halal ni apa? Dia satu declaration lah sebenarnya, declaration daripada syarikat yang mengatakan bahawa syarikat ni memang berpegang segi halal. Kita ikut garis panduan ni, garis panduan MHMS, garis panduan MPBHM, kita ikut semua ni, dan kita memastikan kita menjual produk halal sahaja. Dan polisi halal ni perlu menyatakan, perlu diberitahu kepada kita punya vendor, kita punya supplier, kita punya customer, semua perlu tahu bahawa syarikat kita ni committed menjalankan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh JAKIM, supaya mereka ni tak perlu rasa risau dan khawatir yang kita ni implement halal. Itu sebenarnya, itu tujuan kita buat polisi. Cara nak tulis polisi ni sangat-sangat mudah tuan-tuan. Pergi dekat MHMS ni kan, dia ada contoh polisi. Biasanya polisi lebih kurang ada syarikat. Tapi kena copy paste tu, kena beragak, kena tengok-tengok jugalah. Okey. Kemudian yang kedua adalah kawalan bahan mentah. Dia kena ada kawalan mentah. Apa benda kawalan mentah ni? Okey, dia ada satu prosedur yang macam mana kita untuk memastikan bahawa kita mengawal bahan mentah supaya tak adalah non-halal produk boleh termasuk dalam kita punya company, kita punya syarikat, dalam proses termasuk. Jadi antara kawalan-kawalan dia adalah apa? Kawalan dia adalah dari segi purchasing, beli. Kita pastikan bahawa kita beli tu, macam mana kita nak kawal? Kita pastikan kita beli bahan yang ada halal sahaja, ada halal certified sahaja. Itu kawalan pertama. Mungkin kawalan yang kedua adalah kawalan receiving. Kita penerimaan bahan mentah, kita dah beli, kita ada SOP sendiri. Kita pastikan pula kita punya receiving bahan mentah tu ada prosedur sendiri. Kadang-kadang beli dah betul lah, kita dah pilih, tapi kadang-kadang supplier hantar benda yang kita tak order. Kena pula benda tak order tu lah non halal. Jadi macam mana kita nak control betul? Itu mesti ada prosedur, mesti ada SOP dan bertulis. Jadi benda-benda itulah yang kita kena masukkan dalam nombor 2 tadi adalah kawalan bahan mentah. Yang ketiga, yang terakhir adalah tiga je. Traceability. Traceability dalam bahasa Melayu ni adalah kebolehkesanan.
macam mana kita nak pastikan yang kalau jadi isu apa-apa dengan customer, contohnya customer complain tentang produk kita kan, customer complain produk kita, macam mana kita boleh trace benda ni berlaku di mana, berlaku di production ke, atau berlaku masa delivery ke, third party hantar produk keluar, ataupun berlaku masa receiving, atau berlaku masa purchasing, atau berlaku dekat mana. Kita kena ada sistem traceability tu, dan sistem traceability ni kebiasaannya dia melibatkan rekod, tuan-tuan. Rekod. Jadi bila dia melibatkan rekod, sebenarnya kita pihak syarikat pemohon perlu mencipta sistem rekod. Rekod tu rekod lah macam ada contohnya kalau rekod macam receiving, kita buat rekod pada hari sekian kita ada menerima bahan mentah ini. Dan benda tu ditulis, direkod, disimpan dan direkodkan. Jadi, andai kata jadi apa-apa, kita boleh trace bahan mentah ni diterima bila, kat mana yang jadi fallnya, kat mana yang silapnya. Itu sebenarnya traceability system. Dan tuan-tuan perempuan, sistem ni saja tidak bermakna kalau kita tak praktis. Jadi tuan-tuan perempuan kena laksanakan mock recall, kena acah-acah buat macam adalah isu, macam mana kita trace. Kita kena test sistem kita ni boleh berjalan dengan baik atau tidak, ataupun staff kita ni tahu ke tak kita ada SOP ni. Okay? Jadi banyak yang buat saja SOP ni sekadar untuk submit permohonan kemudian lulus, itu sahaja. Tapi bila kita tengok sebenarnya prosedur ini memang prosedur copy paste, yang dia implement dia lain, dekat manual tu dah lain. Kan sepatutnya dalam manual tu tulis kita ikut manual tu, itulah panduan kita. Tapi tak, disebabkan copy paste, manual tulis lain, apa yang kita implement lain. Okey, jadi kat mana rujukan dia? Dekat sini tuan-tuan, tak ada tempat lain. Contoh-contoh pun semua dah bagi kat sini. Okey, secara rumusannya, apa yang saya boleh rumuskan adalah ISCS ni walaupun satu inisiatif yang bagus, permulaan yang baik, tapi tak lengkap. Dia tidak lengkap. Okey, bayangkan HAS ada berapa banyak elemen, tapi ISCS dia kena ada sikit. Saya faham kenapa JAKIM buat macam tu, adalah untuk trial, untuk test, untuk pengenalan dulu sebelum dia daripada tak ada langsung. Kali ni ada, dah cukup baik, betul baik. Tapi apa yang saya boleh perhatikan adalah ada elemen-elemen yang masih kurang, yang penting kurang. Contohnya adalah dia tak nak bagi terkejut lah. Dia tak bagi industri terkejut ni, manual apa pula ni. 3 pun dah terkejut, apatah lagi 6. Jadi satu permulaan baik. Okey, contohnya elemen-elemen penting macam latihan lah. Latihan, audit, sertu. Jadi latihan ni tak ada pun nyatakan dalam ICS. Tak ada nyatakan ICS. Tapi sebenarnya perlu tak kaki tangan ni hadir latihan? Ya, perlu. Memang sangat perlu. Tak ada pun persijilan lain yang berkeluarkan accreditation, sijil ISO baik apa semua, tapi tak ada pun train. Jadi sama, halal pun kena train by right. Kalau auditor datang pun sebenarnya kalau tak ada latihan, dianggap satu kesalahan. Tapi dalam prosedur tak ada. Jadi apa lagi, audit. Okey, audit. Okey, audit pun satu benda penting. Kita ada sistem, tapi tak ada audit. Pelik kan? Pelik. Sebab audit salah satu elemen yang penting sebenarnya kalau ada manual. Tapi belum masukkan lagi. Dan satu lagi adalah sertu. Sertu ni macam samak lah. Kita faham samak, sebenarnya term dia adalah sertu. Sertu ada dalam HAS tapi dia tak ada dalam ISCS. Yang pada saya mungkin JAKIM akan masukkan secara sikit-sikit nanti. Nak masuk semua takut terkejut, dia akan masuk sikit-sikit elemen tu nanti supaya industri boleh adapt, boleh sesuaikan diri dengan operation. Okey, itu sahajalah bahagian yang saya rasa rumusan yang secara peribadi saya boleh rumuskan. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat bangunkan ICS, cukup sekadar tiga perkara ni. Tapi kalau untuk klien halal kami buat 5 lah, kami masukkan sertu, latihan kami masukkan sekali.
Minimum kena 3. Jadi kami masukkan lebih. Tak ada masalah pun lebih kan. Sebab memang kena pun. Lagi pun benda macam sertu tu memang dah ada pun garis panduan, cuma copy and paste sahaja. Tapi plus point juga kalau tuan-tuan nak buat tambahan sertu, plus point juga. Nampaklah kesungguhan tuan-tuan perempuan tu di mata auditor. Orang suruh buat 3, dia bagi tambah 4. Jadi itulah sahaja. Internal halal control system wajib tuan-tuan perempuan untuk bangunkan dan laksanakan ikut as per manual tersebut. Okey. Jadi dengan itu saya harap tuan-tuan perempuan faham tentang apa itu internal halal control system, dan hopefully tuan-tuan perempuan boleh bangunkan sendiri boleh bangunkan sendiri manual tersebut dan simpan di premis tuan-tuan perempuan. Jadi dengan itu saya Abdul Fazmin, halal coach daripada Jomun Halal. Dengan ini menamatkan video hari ini, dan semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik, lebih menjawab pertanyaan persoalan tuan-tuan. Dengan itu jangan lupa subscribe dan follow channel, dan selalu singgah di jomunhalal.com untuk informasi-informasi yang terbaru. Dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Good luck untuk permohonan sijil halal anda dan membangunkan IACS. Semoga jumpa lagi di masa akan datang.